Landscape politik Malaysia setelah keputusan PRU ke-14 begitu dinamik. Dalam tempoh belum matang sepenggal, 3 Perdana Menteri dan hampir kesemua parti politik mempunyai pengalaman mentadbir negara ini. 4 tahun ini juga liku dan cabaran perihal isu kesihatan global, krisis makanan, kejatuhan ringgit malah kekalutan ekonomi. Tetapi nafas sentiasa turun naik melihat drama-drama politik ditekan, dikhianat, dirobek, dibukam. Itulah sebahagian plot-plot yang mewarnai dada-dada akhbar hampir setiap hari. Akhirnya, ternoktah selepas diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong atas permintaan Perdana Menteri 4 hari lepas. Maka, PRU15 menyusul tiba. Persoalannya, adakah drama harian ini akan membuat rakyat muak lalu tidak berminat lagi terlibat dalam sistem demokrasi? Juga sejauh mana strategi gabungan parti politik mampu memikat hati pengundi dan wujud lagikah pemimpin yang mendahului kepentingan rakyat berbanding kepentingan diri atau parti? Anda bertemankan saya Dina Shah Salim. Tirai analisis minggu ini kembali dibuka. Itulah rasanya ada kepentingan politik jugalah sebenarnya kan, tapi kita tak tahulah sejauh mana kan. Tapi kalau betul-betul untuk rakyat tu rasa tunggu dulu kot. Mungkin tahun depan ke. Rakyat pun kena main peranan lah, kerana yang boleh mengundi tu memang pergilah mengundi. Buatlah tanggungjawab masing-masing kan sebagai rakyat. Ya, bila banjir ni banyak kemusnahan berlaku yang melibatkan bajet kewangan lah. Jadi bila PRU kita kalau sebagai rakyat, kalau saya sendiri menghadapi dengan banjir, saya tak akan pergi mengundi. Sebab mandat yang diberi kepada kerajaan yang sedia ada ni masih panjang lagi pada bulan 7 tahun hadapan. Jadi saya rasa tempoh yang diberikan tu masih relevan. Kalau kita buat pilihan raya lewat sikit daripada bulan 11 ataupun bulan 10 nya. Kalau dia katakan diorang nak juga bubar parlimen, walaupun keadaan tak mengizinkan, kita sebagai rakyat tak ada choice lah. Kalau macam mana, kalau dia dah bubarkan dah pun, benda dah jadi kan. So kita teruskan je lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bertemankan saya Dina Shah Salim. Itu adalah sebahagian daripada kata-kata rakyat Malaysia yang mempunyai hak sebagaimana Perlembagaan Persekutuan Perkara 119/1 yang memberikan hak kepada mereka selaku warga negara untuk memilih siapakah wakil rakyat mereka. Dan hari ini anda bertemankan saya untuk kita berbincang soal PRU 15. Bertahankah mandat rakyat? Satu persoalan besar akan dirungkaikan bersama dengan dua individu yang saya kira sudah pun bersedia bertemankan saya. Saya perkenalkan dahulu di hujung sekali iaitu Dr. Muhammad Taufik Yaakob, seorang penganalisis politik daripada Universiti Melaya. Assalamualaikum Doktor, terima kasih bersama dengan kami. Jadual saya tengok agak sibuk ya. Waalaikumsalam. Tapi terima kasihlah kerana sudi bersama dengan analisis waktu ini. Juga di sebelahnya itu saudara Jufitri Johar, Fellow Utama Institut Reformasi Politik dan Demokrasi. Assalamualaikum, terima kasih kerana hadir. Terima kasih. Baik, saya kira lebih kurang minggu ni diskusi politik itu saban hari akan ada dan pasti akan ada seterusnya sehinggalah terbentuknya kerajaan baru selepas ini apabila pembubaran itu telah pun disahkan oleh Perdana Menteri. Dan untuk memulakan perbincangan kita bercakap soal bertahankah mandat rakyat, saya nak melihat dulu trend-trend terkini. Maka saya nak beralih dahulu kepada seorang penganalisis politik melihatkan kepada situasi semasa. Sudah masuk 4 hari kita berada dalam keadaan pembubaran parlimen itu dibubarkan 10 hari bulan lepas. Hari ini 14 hari bulan. Maka setakat 4 hari ini saya nak mendengar pandangan dan juga pemerhatian seorang penganalisis politik. Adakah rakyat suka dan gembira mandat itu dikembalikan? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ashraf dan Cikgu Fitri. Kita melihat kedinamikan politik Malaysia ini sebenarnya telah berlangsung dan bagi saya ini merupakan satu perkara yang cukup baik untuk demokrasi negara. Dan bagi saya berpandangan sebelum pembubaran parlimen 4 hari sebelum ini, rakyat ternanti-nanti apakah yang akan berlaku, bilakah tarikhnya, kemudian bagaimanakah kecenderungan politik pengundi-pengundi di negara kita. Namun keadaan ataupun situasi yang berkobar-kobar sebelum pembubaran parlimen itu saya lihat semakin hari semakin suram apabila pembubaran parlimen itu berlaku. Dan hari ini seolah-olah tidak ada apa-apa yang
berlaku di sekitar kita. Hanya parti-parti politik, pemimpin-pemimpin politik yang sangat mencaturkan negara ini ke arah bagaimana untuk mereka boleh menang, ya, sejauh manakah mereka mampu untuk kembali berkuasa sama ada peringkat persekutuan ataupun negeri. Tetapi saya yakin sebenarnya kita masih lagi awal untuk kita menyatakan bahawa mood rakyat itu suram. Namun kita tidak boleh biarkan keadaan tersebut berlangsung kerana hal ini menyebabkan kita akan melihat bahawa peratusan keluar undi akan merudum sekiranya tidak dilakukan sesuatu sama ada oleh SPR ataupun oleh parti-parti politik. Dan track record yang pernah kita lihat di PRN Negeri Melaka, Johor, ini sebenarnya tidak baik kepada demokrasi negara. Walaupun kita mengamalkan sistem FPTP, first past the post, ya, walaupun dengan satu undi kita boleh menang kerusi tersebut, tetapi sebenarnya bagi ahli politik ataupun ahli akademik dalam sains politik, itu sebenarnya tidak baik untuk bagaimana untuk kita mengkaji demokrasi. Tetapi bagi saya melihat bahawa peranan setiap elemen institusi dalam negara itu seperti yang saya sebut sebentar tadi itu sangat diperlukan. Bukan sahaja SPR, tetapi kita peranan sebagai seorang ibu bapa, ya, sebagai pesyarah ataupun platform kita hari ini merupakan satu usaha untuk kita menarik semula, ya, perhatian pengaruh rakyat pengundi supaya kita lihat bahawa apa yang kita lakukan ini sebenarnya bukan untuk kepentingan peribadi, tetapi sebenarnya untuk masa depan negara. Itulah cita-cita yang perlu kita tanam kepada setiap warga negara kita, kerana negara ini kita merupakan negara yang kita yang tercinta, ya, kita sayang kepada negara kita. Takkan kita nak biarkan keadaan tersebut berlaku dengan masalah atau berlalu dengan pelbagai kelemahan yang kita tak jangka. Disebut tadi agak suram sedikit selepas keputusan pembubaran itu dilakukan, dan kita nak melihat apakah kebarangkalian yang menyebabkan antara faktor-faktor yang barangkali boleh menyumbang kepada kesuraman itu berlaku. Maka saya lontarkan persoalan kepada saudara Julfitri, melihat kepada seperti disebut tadi agak slow sikit suasananya dalam masa 4 hari ini berbanding melihat kepada bagaimana percaturan-percaturan parti politik itu. Bagi rakyat sendiri, adakah kesuraman itu barangkali sebab kerana berita yang diinginkan itu bukan seperti yang diharapkan? Ya, saya melihat tadi doktor telah menyebutkan bahawa masih terlalu awal untuk kita menilai sama ada meriah ataupun suram, sebab kita masih belum dapat lagi tarikh pilihan raya yang sebenar. Namun saya lihat antara faktor daripada yang kita lihat daripada pergalauan kita di bawah, apabila ketidakseragaman di antara PRU, di antara negeri dan parlimen, menyebabkan rakyat akan terfikir tahun depan nak keluar lagi mengundi, takkan 2 kali nak keluar mengundi. Jadi mood itu agak mengganggu rakyat apabila pilihan raya itu tidak diadakan selari dengan itu. Selain daripada, saya lihat kalau daripada perspektif aktivis, kita melihat kebanyakan aktivis-aktivis kita ni banyak, ya, membuat persiapan untuk membantu rakyat untuk berhadapan dengan banjir. Jadi tak dinafikan, walaupun ada salah seorang ahli politik menyebutkan bahawa yang terlibat dalam pilihan raya ini ahli politik, betul. Tapi kita lihat rakyat, aktivis, mereka sebahagian daripada pemain-pemain aktor utama dalam demokrasi, yang mereka ini nak berpartisipasi secara penuh dalam demokrasi, namun fokus mereka terpaksa ditumpukan kepada persiapan mood kepada banjir, membantu rakyat. Jadi di situ kita lihat bahawa mood itu berbelah bagi di antara rakyat dan juga pemain politik. Baik, itu antara gambaran awal. Maka saya pula gambaran awal daripada pemain politik pula. Soalan ini saya ajukan kepada doktor. Doktor melihat kepada situasi semasa selepas 4 hari, melihatkan kepada situasi terkini gabungan-gabungan politik, parti politik, adakah sudah bergerak ke arah merancakkan pilihan raya itu? Saya berpandangan bukan semua gabungan parti politik sudah bersedia dengan pilihan raya ini, kerana sudah pasti kita lihat ada percaturan tertentu, malah ada parti-parti politik tertentu yang baru sahaja menetapkan pendirian sama ada untuk bersama dengan Perikatan Nasional ataupun bersama dengan Barisan Nasional. Jadi kita kena cakap terus terang dalam hal ini, kerana saya berpandangan kalau kita terus dengan budaya politik lama, kemudiannya kita melihat bahawa negara ini sukar untuk kita letakkan percaturan yang mudah kepada rakyat, saya risau sesuatu yang tidak baik berlaku kepada negara kita. Misalnya kita lihat dalam tempoh satu penggal, ya, selepas PRU 14, pelbagai gelora politik melanda negara dengan 3 Perdana Menteri. Betul, saya nyatakan daripada awal tadi, kedinamikan politik ini sebenarnya baik untuk demokrasi. Tetapi bagaimana penerimaan rakyat? Respon rakyat itu, adakah mereka negatif atau positif? Kerana kita mempunyai kuasa itu berasal daripada rakyat sumbernya. Jadi adakah rakyat perlu
menghadapi atau berhadapan dengan situasi yang sama selepas ini. Sebab itulah saya berpandangan kalau gabungan-gabungan politik ini dapat bersiap sedia ya dengan satu coalition yang betul-betul padu dan tersusun, jadi rakyat tidak susah untuk memilih dalam PRU 15 yang akan datang. Tetapi ke arah tersebut masih lagi berlaku. Ya, sebenarnya dia satu proses. Sebenarnya sukar untuk kita nyatakan satu keadaan yang tetap dan padu untuk kita putuskan bahawa inilah sebenarnya coalition yang padu untuk berhadapan dalam PRU 15. Tidak boleh, kerana politik ini seni serba mungkin. Ya, hari ini kita boleh jadi kawan, mungkin esok hari kita boleh jadi lawan. Sebab itulah saya lihat yang paling penting hari ini bagaimana pemimpin-pemimpin parti politik ya mereka ke hadapan dan melupakan sementara waktu perbezaan politik sebelum pembubaran parlimen. Kerana pembubaran parlimen itu sudah diberkenan si Paduka Baginda Tuan Agong. Jadi dalam hal ini saya yakin sebenarnya setiap pemimpin parti politik ini kena berperanan, bertanggungjawab ya, bersama-sama memanggil ataupun menyeru rakyat untuk turun mengundi. Walaupun naratif dikatakan bahawa banjir akan melanda negara, tetapi saya lihat bagaimana tuanku boleh berkenan ya selepas baginda pergi melawat pusat ramalan kaji cuaca. Sudah semestinya pertimbangan perkiraan tertentu itu merupakan perkara akhir yang difikirkan oleh si Paduka Baginda sebelum membubarkan parlimen. Jadi elemen-elemen ini sebenarnya saya sangat gembira jika pemimpin-pemimpin parti politik ini melihat bahawa mereka ada tugas. Bukan mereka hanya bertanding dalam pilihan raya mendapat kuasa, tetapi sebenarnya mereka ada satu tugas yang besar memastikan bahawa demokrasi itu diraikan di negara kita dengan semaksimum mungkin. Baik, selepas ini kita nak meninjau pula bagaimana strategi membubarkan parlimen ketika dalam keadaan Jabatan Meteorologi menjangkakan berlakunya banjir ataupun bakal berlakunya musibah. Adakah ini satu strategi yang menguntungkan ataupun merugikan sebenarnya? Semuanya diskusi dalam analisis. Baik, kita masih lagi bercakap soal bertahankah mandat rakyat dalam PRU ke-15. Maka saya nak kembali semula kepada saudara Julfitri. Kita bercakap soal strategi yang dimainkan, digunakan oleh pemain-pemain politik ini. Antaranya melihat bahawasanya keperluan untuk dilakukan sekarang melihat kepada beberapa faktor. Antaranya adalah faktor kebarangkalian wujudnya banjir. Maka ada yang menganggap bahawasanya bila wujudnya banjir itu, maka tidak akan ramai yang akan keluar kerana lebih berfokus untuk menyelamatkan diri. Tapi melihat daripada perspektif yang lebih besar, strategi itu adakah memang betul akan menguntungkan ataupun boleh untuk merugikan kepada parti politik? Ya, sebenarnya kita lihat salah satu daripada pendapat yang diutarakan oleh salah seorang rakyat yang diinterview sebentar tadi. Kita lihat persoalan ini harus dijawab secara objektif. Di mana mungkin ada rakyat yang melihat bahawa harus menamatkan ketidakstabilan ini untuk kita berhadapan dengan krisis ekonomi yang lebih besar pada tahun hadapan. Dan ada satu lagi perspektif yang di kalangan rakyat melihat bahawa sepatutnya tumpukan dulu kepada fokus kepada berhadapan dengan masalah banjir, kerana masalah banjir ini akan menyebabkan rakyat tidak fokus, sedangkan mengundi ini adalah hak yang utama kepada rakyat untuk menentukan masa depan 5 tahun lagi. Jadi kita lihat di situ, kalau daripada perspektif ahli politik, kita melihat ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Sedangkan kita harus kembalikan balik bahawa hak itu adalah kepada rakyat. Kita mahu rakyat memilih dalam pilihan raya dalam keadaan tenang, dalam keadaan tidak tergopoh gapah, tidak rasa risau. Sebab ini adalah hak mereka untuk 5 tahun ke hadapan. Betul. Sebab itu kita sepatutnya melihat keuntungan kepada rakyat sebenarnya. Tapi ini perkara ini sangat subjektif. Seperti doktor sebutkan tadi, Yang di-Pertuan Agong telah menentukan, telah berkenan dan sudah tentu beberapa faktor-faktor utama telah diambil kira. Namun kita harus tegaskan bahawa at the end, akhirnya sepatutnya keuntungan itu kita kembalikan kepada rakyat. Sebab rakyat tadi melihat bahawa mungkin ada orang kata muslihat politik yang tertentu untuk sesetengah parti politik untuk menang awal disebabkan mungkin kerana banjir dan rakyat tidak ada mood, maka rakyat memilih untuk tidak turun mengundi. Akhirnya mungkin ada di situ muslihat politik. Sebab itu saya melihat bahawa pada persoalan ini kita harus kembalikan balik pada rakyat. Apa yang menguntungkan rakyat sebenarnya? Baik, dalam konteks ini, kalaulah kita nak bercakap soal banjir itu berlaku dan melihat bagaimana timbang tara yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong selepas membuat lawatan dan melihat mungkin sudah pun bersedia, maka tak perlu risau kalau betul banjir itu berlaku. Dan sekiranya kerana politik ini adalah tentang
sekiranya kebarangkalian anggapan memang berlakulah banjir besar dalam tempoh 2 minggu kempen itu berlaku dan ketersediaan agensi melakukan dengan baik dan sebagainya. Maka dalam konteks ini, adakah ianya menguntungkan kepada parti politik ataupun merugikan? Bagaimana pandangan daripada doktor? Saya melihat bahawa daripada sekarang parti-parti politik perlu tetapkan apakah tema yang perlu diketengahkan untuk berhadapan dengan pilihan raya dalam banjir. Dan saya suka untuk lontarkan politik bakti itu. Apabila kita ketengahkan politik bakti, sudah semestinya rakyat akan melihat bahawa pemimpin-pemimpin parti politik itu dekat dengan mereka, merasai denyut nadi rakyat, dan kisah pembubaran parlimen secara tergesa-gesa itu akan terpadam dengan sendirinya. Maka inilah sebenarnya masa kepada parti-parti politik, pemimpin-pemimpin mereka membuktikan bahawa mereka boleh bekerja sebelum dapat kuasa. Tunjukkan bahawa inilah sebenarnya masa kepada mereka untuk menolong rakyat di bawah sana dengan membawa botnya, dengan bawa makanannya, dengan bawa pelbagai barangan itu untuk membuktikan bahawa mereka sudah bersiap sedia walaupun sebelum menang sebagai menteri atau menang sebagai kerajaan. Inilah sebenarnya yang diperlukan oleh rakyat Malaysia. Mereka tidak mahu lagi pemimpin-pemimpin politik yang hanya sekadar bercakap dan turun di kawasan, di lapangan hanya satu kali bagi 5 tahun. Ini sebenarnya budaya politik yang perlu kita hakis, kita buang. Itu yang pertama. Yang kedua, rakyat memerlukan budaya politik matang. Kita tidak mahu lihat lagi lepas ini dalam parlimen ada ahli-ahli parlimen yang bersorak yang seolah-olah itu tidak menggambarkan bahawa kita ini menuju ke negara maju. Tetapi kita kena akui sebenarnya itu adalah pilihan yang dilakukan dalam PRU 14 yang lalu. Dan bagi saya PRU 15 ini merupakan satu tempoh ataupun satu platform kepada rakyat pengundi untuk menamatkan riwayat politik parti-parti ataupun pemimpin-pemimpin yang bermasalah. Kita telah lihat track record Barisan Nasional, kemudiannya Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, sekarang Kerajaan Keluarga Malaysia. Semua ini sudah terpapar di luar sana. Maka sekarang rakyat boleh menentukan yang mana mampu untuk menjaga mereka malam, siang atau pada bila-bila masa sahaja. Kerana sekarang kita lihat pemimpin tidak boleh lagi hanya duduk di bilik yang berhawa dingin dengan menaiki kereta yang mewah hanya sekadar masuk pejabat, tetapi pemimpin hari ini mestilah berjiwa rakyat. Masa inilah nak menunjukkan bahawa jiwa rakyat itu muncul dan berjiwa besar dengan apa yang berlaku kepada rakyat. Jangan kita kelaskan pemimpin ini elit, pemimpin bawahan, tetapi setiap pemimpin yang memegang jawatan sebagai kerajaan perlu pastikan bahawa mereka itu sebenarnya hamba kepada rakyat. Doktor, bercakap soal strategi politik bakti, memberikan bakti ketika kempen sedang berlaku, bukankah itu sudah terlalu tibu untuk rakyat? Bagi saya yang penting iaitu bagaimana memenangi hati rakyat. Kalau strategi-strategi itu mampu untuk memenangkan parti politik, apa salahnya? Sekurang-kurangnya strategi itu mampu memberi satu platform ataupun satu kelebihan kepada parti-parti politik, kerana rakyat, bagi saya, rakyat mudah untuk kita tawan hati mereka dengan pelbagai strategi yang mampu untuk melegakan kehidupan mereka. Sudah pasti ada sekumpulan rakyat yang melihat bahawa mereka ini dipaksa, ditekan untuk turun mengundi. Apatah lagi macam saudara Julfitri kata tadi, ada pilihan raya peringkat parlimen, pilihan raya peringkat DUN pula. Bagaimana mereka yang tinggal di bandar nak mengundi balik di kampung? Ini satu keterpaksaan dalam konteks demokrasi. Tetapi apabila melegakan kehidupan rakyat, saya yakin rakyat akan mula rasa bahawa mereka ini dihargai, mereka ini mendapat tempat dalam kalangan pemimpin. Sudah semestinya perkara-perkara kelemahan-kelemahan yang sebelum ini menjadi satu amarah kepada rakyat dapat diredakan api kemarahan itu. Baik, dalam konteks perbincangan kita tadi, antara perkara dan juga perkataan yang saya dengar disebut adalah tentang soal ketidakstabilan dan sering kali menjadi bual perkataan-perkataan disebut oleh beberapa parti politik. Malahan antara faktor juga kepada berlakunya pembubaran soal ketidakstabilan itu sendiri. Maka timbul satu persoalan dalam kontak fikiran saya dan saya nak tanya kepada saudara Julfitri, menuju sebagai sebuah negara yang lebih matang dalam konteks politiknya itu, adakah kestabilan itu hanya boleh wujud berdasarkan bilangan kerusi semata-mata? Ya, kita melihat bahawa saudara Ashraf, bahawa pola pengundian dan juga
apa yang kita penting kita nak lihat sebenarnya adalah keputusan daripada pengundian tersebut. Dan kita lihat sekarang ni masih tidak ada lagi satu coalition yang boleh memastikan bahawa mereka boleh menang besar dan membentuk kerajaan yang stabil. Dan ada ura-ura menyebutkan bahawa persepakatan itu tidak dibuat sebelum daripada pilihan raya, bahkan dilihat selepas pilihan raya, di mana dia akan dikira gabungan parti mana yang mendapat paling tinggi kerusi dan akan membentuk kerjasama dengan parti-parti yang lain. Di situ juga timbul perdebatan dan juga persoalan bahawa adakah itu boleh menjamin kestabilan, sebab rakyat sudah penat. Rakyat sudah mahukan kestabilan kerana yang penting selepas ini adalah ekonomi, dan bahkan tahun depan kita akan berhadapan dengan kemelesetan ekonomi yang sangat kita takut dan sangat kita bimbang. Jadi di situ kita melihat bahawa kestabilan ini sangat subjektif, tetapi itulah perkara utama yang rakyat perlukan. Sebab itu saya suka mencadangkan bahawa kemungkinan pada masa-masa akan hadapan bahawa pilihan raya ini sepatutnya ditetapkan tarikhnya. Seperti pilihan raya Amerika. Saya berkesempatan memantau pilihan raya Amerika 2013. Kita lihat mudah sebab rakyat tahu bahawa November adalah hari demokrasi mereka. Mereka boleh merancang perjalanan, mereka boleh merancang cuti. Jadi mudah. Itu bagi saya sebahagian juga elemen yang menyumbang kepada kestabilan, dan mood rakyat itu sangat bersedia untuk memilih kerajaan. Betul, kita rakyat mahukan kestabilan itu kerana melalui kestabilan maka senang mudah kerja itu dilakukan. Tetapi dalam konteks membina kestabilan itu pula, adakah kestabilan itu di peringkat parti politik mereka hanya perlu melihat bilangan kursi sahaja? Kenapa tidak pemikiran masyarakat ataupun parti politik ini, pemain politik ini melihat kestabilan itu hadir daripada belapang dada terhadap semua keputusan-keputusan dilakukan? Pandangan daripada doktor? Kita perlukan great reset. Ya, bila kita lihat PRU 2018 itu merupakan satu pilihan raya yang cukup mengujakan kepada rakyat, dan rakyat menilai bahawa itulah sebenarnya satu titik noktah kepada budaya politik lama, dan kita memulakan satu platform baru politik. Tetapi kita akui ketidakseimbangan politik, ketidaktentuan politik muncul kerana apa? Kita tidak ada satu sistem politik yang matang. Sistem politik yang matang seperti mana saudara Jufri sebut tadi, kita ada satu tarikh pilihan raya yang tetap. Sekarang bila kita sudah berlaku kejadian lompat parti, baru kita nak lakukan atau kita nak gubal akta lompat parti. Walaupun saya berpandangan ini terlambat, tetapi walaupun kita terlambat, tetapi sebenarnya kita masih ada masa untuk perbaiki. Sebab itulah saya menilai bahawa bukan tempoh yang panjang untuk kita menilai sesebuah kerajaan, tetapi bagaimana sesebuah kerajaan itu dapat dinilai dengan tindakan-tindakan misalnya akta lompat parti, kemudian kita nak akta pendanaan politik, dan kemudiannya saya suka kalau ditetapkan satu tarikh diadakan pilihan raya umum. Jadi semua rakyat dapat tahu bahawa inilah sebenarnya hari raya yang besar kepada negara, dan kita tidak bercakap tentang politik 24 jam. Sekarang kita lihat daripada PRU 14 yang lalu sampailah sekarang di media, dalam kalangan masyarakat, kita tidak henti-henti bercakap tentang politik. Padahal kita kena lihat, kita kena bercakap tentang soal pembangunan negara, itu yang lebih penting. Jadi bagi saya kita perlukan satu perubahan segera. Baik, perubahan segera itu mungkin akan dapat dilihat dalam PRU ke-15 nanti, dan selepas ini kita bincang bagaimana pola pengundi, apakah pemilihan mereka dan adakah pengundi sudah bersedia untuk berhadapan dengan calon-calon yang bakal diketengahkan oleh parti politik. Semuanya dalam analisis selepas ini. Baik, kembali semula dalam analisis, kita nak bercakap lagi soal PRU 15 bertahankah mandat rakyat. Dalam konteks ini saya beralih tentang pola pengundi, dan tidak lain tidak bila saya bercakap soal pola pengundi ini, PRU ke-14 menyaksikan betapa kebangkitan pengundi muda itu berlaku, khususnya di saluran keempat dan ke atas. Jumlah yang turun itu ramai, dan dalam konteks ini saya melihat juga bagaimana revolusi dalam sistem demokrasi di Malaysia apabila kita telah pun membenarkan undi 18 termasuk undi automatik, penambahan lebih kurang 58 juta pengundi baru. Dan ini saya nak bertanya kepada saudara Jufri, melihat kepada kebangkitan dalam PRU ke-14 oleh orang muda, PRU ke-15, adakah partisipasi daripada orang muda akan lebih melonjak tinggi? Ya, saya melihat bahawa pada setiap pilihan raya, anak muda merupakan change maker.
yang akan mencetuskan perubahan pada setiap PRU, dan kita lihat 58 juta ini adalah satu angka yang cukup tinggi. Dan PRN yang lepas Johor dan Melaka, dia tidak boleh menjadi satu kayu ukur kepada pengukuran pola pengundian anak muda. Dan kita melihat ada anak muda yang sangat excited. Kita lihat di kalangan mahasiswa, mereka kata inilah pertama kali mereka nak turun ke mengundi dan membuat perubahan. Dan ada juga anak muda yang tidak cakna kerana mereka rasa bosan. Sebab itu ada kajian daripada Universiti Cambridge menyebutkan bahawa anak muda di seluruh dunia dah rasa lesu, ya, political fatigue, yang mana mereka rasa mereka harapkan demokrasi ini menyelesaikan masalah asas mereka. Ya, masalah asas mereka apa? Berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan ekonomi, pekerjaan dan sebagainya. Mereka mengharapkan demokrasi ini menyelesaikan masalah mereka. Tapi sebaliknya mereka rasa down, mereka rasa demokrasi ini tidak menyelesaikan masalah mereka. Ahli politik secara terang-terang menyebutkan bahawa mereka hanya memikirkan kepentingan parti politik mereka, bukan nak menyelesaikan masalah rakyat maupun anak muda. Jadi kita harus seru pada anak muda bahawa yes, kita letih, kita penat, tapi kita harus lakukan perubahan. Kalau kita berterusan tidak mahu berpartisipasi, kita buat tak tahu ataupun apati dan sebagainya, maka dia akan mendatangkan penyesalan kepada anak muda. Lihat seperti Brexit. Kita lihat apabila anak muda sebahagiannya tidak turun mengundi untuk supaya UK sebagai contoh kekal dalam Kesatuan Eropah, maka yang tidak mengundi ini akhirnya keputusannya UK keluar Eropah, dan kita lihat masalah ini berpanjangan yang akan mendatangkan impak ekonomi, sosial dan sebagainya. Akhirnya anak muda rasa menyesal. Sebahagiannya. Kita tak kata semua. Ya, begitu juga kita nak bagi tahu bahawa, dan selalu saya tekan kepada anak muda bahawa fikir kesan jangka panjang. Apa saja yang dilakukan, sama ada berkaitan dengan ekonomi, sosial, segala tindak tanduk anak muda kena fikirkan impak 5-10 tahun akan datang. Baik, itu antara pandangan dari konteks anak muda itu sebagai antara mungkin menjadi di faktor yang akan menentukan siapakah yang bakal menangi dengan kursi banyak. Selain daripada itu juga di PRU ke-14, strategi pengundi banyak memilih parti berbanding individu yang mewakili mereka, sebab ada orang kata letak batu pun boleh menang pada PRU ke-14. Maka dalam konteks PRU ke-15, lepas drama-drama yang berlaku dalam tempoh 4 tahun ini, adakah pola pengundi itu akan kekal sama? Bagaimana pandangan daripada doktor? Saya melihat bahawa akan ada perubahan kerana kita kena letakkan satu persepsi yang tinggi kepada anak muda, ya, bagaimana mereka akan memilih berdasarkan bukan sahaja kepada parti, tapi juga mereka akan melihat bahawa calon manakah yang akan masuk bertanding dalam PRU 15 yang akan datang, dan pada waktu yang sama mereka juga akan menilai seperti yang saya katakan tadi, track record, prestasi, ya, dan gabungan politik mana yang akan ataupun yang telah mampu sebenarnya memberikan satu kelegaan kepada mereka. Dan dalam kajian yang kami lakukan di UM Sedar terhadap 56 kursi DUN di negeri Selangor, kita melihat bahawa anak muda memberikan satu respon yang bercampur baur, ya, kerana mereka sukar untuk menentukan disebabkan oleh pelbagai faktor, misalnya bagaimana pemimpin yang tidak berwibawa, pemimpin yang sama, kemudian ada dinosaur purba, pemimpin-pemimpin politik yang masih lagi dalam parti-parti politik. Mereka menolak, ya, pemimpin yang lama tetapi tidak mahu merubah. Ya, mereka menilai bahawa sekiranya masih pemimpin yang sama menerajui parti politik, itu merupakan satu perkara yang sukar kepada mereka untuk terus mengundi pemimpin tersebut. Dan sudah pastinya kita lihat isu-isu sepertinya macam mana kerajaan ini mampu untuk menangani isu-isu rakyat, ya, kenaikan harga barang, kos taraf hidup yang semakin tinggi. Jadi bagi saya, kalau satu-satu kawasan itu memunculkan calon yang mereka lihat bahawa calon ini sungguh selesa, mampu buat kerja dan turun padang selalu, maka apa salahnya mereka melihat bahawa itulah indikator yang penting untuk kawasan tersebut. Dan kita lihat betul parti-parti politik ini mempunyai track record masing-masing. Tetapi bagaimana, ya, kita lihat ada parti tertentu yang lompat sebelum ini kepada gabungan politik yang lain. Bagi mereka itu satu pengkhianatan kepada mandat, ya, dan seolah-olah apa yang mereka undi pada PRU 14 yang lalu itu tidak bermakna. Ya, itulah sebenarnya yang anak muda, pengundi-pengundi baru lihat bahawa mereka sudah letih seperti yang Saudara Jufri sebut, letih lesu dengan pemimpin-pemimpin politik. Bagi saya, pemimpin ini boleh datang dan pergi, tetapi parti itu perlu disegarkan. Parti itu perlu bergerak dengan agenda yang berwawasan bagi memastikan bahawa agenda tersebut memahami dan merasai kehidupan rakyat di luar sana. Kalau kita terus bercakap tentang kita mahukan sebuah negara maju, kita mahukan rakyat itu ada kerja, tetapi daripada aspek statistiknya kita lihat
masih ramai lagi yang tak ada kerja. Ya, kita bercakap tentang soal rakyat perlukan bantuan segera daripada kerajaan dalam isu-isu tertentu. Saya lihat respon daripada kerajaan sebelum-sebelum ini ataupun sekarang ada sedikit sebanyak itu perlu diperbaiki. Dan inilah sebenarnya yang saya nilai bahawa kita perlu lakukan satu perubahan supaya pengundi-pengundi faham dan pengundi dapat menilai bahawa pemimpin telah berubah. Tetapi nak melakukan keadaan perubahan itu sebenarnya sungguh sukar kerana kita masih lagi dicengkam dengan budaya politik lama. Baik, saya menilai pula dalam konteks parti politik secara khusus. Saya beralih dulu kepada Barisan Nasional kerana melihat bagaimana Barisan Nasional begitu yakin mahukan pembubaran itu dilakukan. Dalam konteks ini, pandangan daripada saudara Julfitri, keyakinan yang wujud dalam kelompok Barisan Nasional ketika ini yang mahukan pilihan raya segera itu, adakah bertutaskan kepada mereka yakin rakyat sudah kembali kepada mereka, ataupun mereka melihat kepada peratusan mengundi semata-mata, ataupun mereka hanya melihat kepada peratusan undi asas yang mereka ada ketika ini? Ya, saya melihat bahawa mereka melihat kepada undi asas yang mereka ada, sebab kita lihat Barisan Nasional memang terkenal bahawa mereka merupakan antara parti yang sudah mengakar umbi, sudah ada struktur yang cukup baik daripada atas sehinggalah ke bawah, dan mungkin itu saya tidak nafikan bahawa itu antara faktor yang menyumbang kepada keyakinan Barisan Nasional terhadap menyegerakan pilihan raya. Namun saya melihat di situ Barisan Nasional harus juga mengambil kira beberapa faktor. Sebagai contoh, belanjawan yang tidak diluluskan, tidak dibahaskan, diluluskan menyebabkan ada rakyat yang terkait dengan urusan-urusan berkaitan dengan belanjawan, mereka rasa macam tak boleh buat kerja. Sebab apa? Tak boleh nak ramal apa keadaan ekonomi Malaysia pada masa depan. Jadi sebab itu saya pulangkan semula apa yang saya sebut pada awal bahawa at the end bahawa pertimbangan kepada rakyat itu perlu didahulukan. Jadi melebihi daripada kepentingan parti politik. Sebab itu salah satu juga, ya, kita nak mewujudkan iklim politik yang matang. Bahawa jawatan ini sebenarnya amanah. Mengapa kita terlalu obses untuk merebut? Sebab itu saya selalu sebut bahawa jangan guna perkataan merampas. Merampas ni seolah-olah ini hak kita harus rampas, sedangkan ini amanah yang pemimpin akan dipersoalkan. Satu benda yang akan disesalkan. Ini satu yang saya sebut pada anak muda biasanya yang obses untuk bertanding. Saya kata ini bukan soal hak sahaja, ini soal amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selain daripada itu juga saya melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh Parti PAS yang telah membuat keputusan bergerak kerjasama itu bersama dengan Perikatan Nasional berbanding dengan Muafakat Nasional, sebagaimana yang dalam masa seminggu ini berteka-teki manakah pilihannya. Bercakap soal PAS yang bersama dengan Perikatan Nasional, maka kali ini kita adalah satu lagi gabungan baharu yang dinamakan sebagai Perikatan Nasional. Tidak semata-mata Barisan Nasional juga Pakatan Harapan, semata-mata kewujudan satu lagi gabungan baru seperti Perikatan Nasional dan juga GTA dalam polemik pilihan raya umum akan datang. Adakah ini akan menjadi satu peluang besar kepada parti lawan, ataupun dalam masa yang sama adakah ini juga membantu kepada rakyat mendapatkan pilihan yang lebih baik? Saya berpandangan Perikatan Nasional GTA itu sebenarnya adalah rival kepada Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Yang lebih kita fokus iaitu Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Dan Perikatan Nasional itu merupakan satu rebranding kepada Barisan Nasional. Dan saya pernah menegur sebelum ni, ya, kalau Perikatan Nasional mahu mencapai satu prestasi yang besar di kawasan pedalaman, kerana pengundi-pengundi ada dalam kalangan mereka yang masih belum boleh membaca lagi. Ya, kita kena akui di kawasan pedalaman ada yang tidak pergi ke sekolah, keciciran. Jadi mereka lebih melihat bahawa simbol itu lebih dekat di hati mereka. Bagaimana nak mengundi warna gabungan itu yang sama, Perikatan Nasional, Barisan Nasional. Barisan Nasional menggunakan logo Dacing, ya, sudah tentu memberi kelebihan kepada Barisan Nasional. Saya tegur secara terbuka, saya tegur secara peribadi kepada pemimpin Perikatan Nasional. Tetapi itulah saya lihat budaya politik negara kita masih belum lagi matang apabila ahli akademik analisis politik membuat teguran seolah-olah isu hendak kiamat. Sukar untuk kita menerima teguran, sukar untuk kita menjadikan politik Malaysia ini satu yang terbuka untuk menerima teguran. Jadi GTA ke Perikatan Nasional ke, rakyat boleh menilai, rakyat boleh melihat bahawa sejauh mana pergelutan politik itu sebenarnya menunjukkan bahawa inilah sebenarnya sikap cerminan kepada pemimpin parti tersebut. Tetapi yang boleh saya katakan di sini, kita tidak boleh kesampingkan atau ketepikan Perikatan Nasional dan GTA
Kerana misalnya dalam Perikatan Nasional itu ada PAS, ada akar umbi jenteranya sendiri, dan sudah pasti saya melihat bahawa Bersatu itu mahu bergantung kepada PAS, kerana Bersatu tidak kuat akar umbinya, tidak kuat jenteranya. PAS itu sudah lama bertapak dalam politik negara. Kita lihat GTA hanya berpaut kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi apa akan berlaku kepada GTA selepas Tun tak ada? Jadi inilah pertimbangan-pertimbangan politik yang saya nilaikan bahawa setiap rakyat sebenarnya sudah terbuka, sudah melihat. Jangan tipu rakyat lagi. Kerana rakyat ini sudah matang, sudah lebih ke hadapan. Media sosial itu merupakan senjata utama mereka yang mampu mereka nilai sejauh mana prestasi setiap parti politik. Baik, bercakap soal media sosial itu, terdahulu dalam PRU ke-14, media sosial itu menjadi medan utama oleh Pakatan Harapan dan terasa gelombang itu. Maka dalam konteks ketika ini, adakah gelombang itu dapat dirasai sedikit? Pandangan daripada saudara Zul? Ya, kita melihat especially dalam kalangan generasi muda, tertentu media sosial ini sangat rapat dengan generasi muda dan kita boleh membaca trend-trend itu. Ya, walaupun ada algoritma, tapi kita melihat kita boleh membaca trend dan dia sangat mempengaruhi. Cuma yang kita kena didik anak muda dan rakyat Malaysia kita supaya mereka menjadi fact checker. Mereka harus semak fakta dan harus menilai dan membaca apakah tawaran-tawaran, apakah track record, terutamanya calon-calon yang diketengahkan, pencapaian calon tersebut bersama dengan pencapaian parti tersebut, dan juga bagi saya ideologi parti itu sangat penting. Maka dekat itu di dalam media sosial itu, strategi gelombang yang dibawa oleh Pakatan Harapan sebelum ini dalam PRU ke-14 itu ketika ini adakah sedang dirasai ataupun tidak seperti dahulu? Saya rasa masih lagi suam-suam dan perlu dipertingkatkan, tapi ada gelombang dan saya rasa ada kehangatan itu akan naik menjelang apabila tarikh pilihan raya akan diumumkan nanti. Dan itu perlu ditakuti oleh parti lawan. Pandangan daripada doktor sikit. Ya, itu sudah pasti kerana kerisauan-kerisauan ini merupakan satu amaran kepada parti-parti politik tertentu supaya mereka bersiap sedia bahawa sebarang kemungkinan boleh berlaku kepada nasib mereka. Baik, selepas ini kita nak pula berkaitan tentang situasi semasa di negara kita, khususnya kebarangkaian kestabilan itu dapat ataupun tidak diangkat dalam pilihan raya umum ke-15. Semuanya selepas ini dalam analisis. Baik, kita sudah pun berada di blok terakhir dalam perbincangan kita soal PRU ke-15 Pertahankah Mandat Rakyat. Saya nak tanya soalan ini kepada saudara Julfitri. Saya melihat bagaimana kali ini dia nak cakap special, tidaklah special, tetapi ada uniknya itu apabila parlimen itu tidak sekali bersama dengan DUN. Ada beberapa negeri dah telah pun mengesahkan tidak akan membubarkan DUN. Dan dalam konteks ini juga saya nak bertanya kepada saudara Julfitri, bagi negeri-negeri yang tidak membubarkan DUN, adakah itu satu kelebihan bagi parti yang akan masuk ke sana, yang mana parti itu adalah parti pemerintah di negeri tersebut? Ya, bagi saya adalah satu kelebihan dari perspektif saya. Saya melihat apabila tidak adanya pilihan raya DUN, mereka melihat bahawa mereka boleh fokus kepada membantu calon-calon parlimen. Dan mereka boleh fokus kepada DUN pada tahun depan. Tapi bagi saya permasalahan utamanya adalah kepada ahli politik itu sendiri. Sebab bila dia nak fokus kerja, kita lihat tahun ni pilihan raya umum, tahun depan pilihan raya negeri, ada lagi Sabah, Sarawak, Johor nanti pula tahun yang kedua, ketiga. So masalahnya bila nak fokus kerja. Sebab ahli politik, saya ingat secara nasional ni dia akan fikir, oh siapa nak jadi calon, jentera macam mana. Jadi dia akan banyak berfikir tentang soal pilihan raya saja. Itu yang sangat membimbangkan dan merisaukan saya secara peribadi. Jadi akhirnya cerita pasal pilihan raya lah, jadi tidak diseragamkan dan akhirnya tidak akan berbicara soal rakyat lagi. Dan untuk itu juga pandangan daripada doktor, apabila strategi DUN itu ada yang tidak mahu selaraskan dengan parlimen, maka dianggap seperti tadi, satu mungkin ada kelebihan lah kepada parti yang bertanding di situ yang mana boleh membantu, tetapi dalam konteks yang sama juga kerana wujud krisis image antara mahu menggerakkan parti politik untuk bertanding dalam pilihan raya di peringkat DUN dan juga strategi image untuk menunjukkan bahawa mereka concerns about situasi semasa dengan keadaan kemungkinan banjir itu. Maka bertitik tolak kepada perkara ini, bagaimana pandangan daripada doktor yang perlu diambil oleh setiap parti-parti atau khususnya menteri besar itu sendiri di negeri-negeri? Sebenarnya tidak ada satu perkara dalam perlembagaan atau undang-undang tubuh negeri yang
tidak menghalang ataupun yang menghalang kepada pembubaran DUN ataupun parlimen. Dan sebenarnya amalan ini telah lama dipraktikkan di Sabah dan Sarawak. Ya, dan kemudiannya kita di Semenanjung ni melihat seolah-olah ini perkara baru. Ya, inilah sebenarnya pendidikan demokrasi yang perlu kita buka kepada masyarakat, dan kita kena pastikan bahawa inilah sebenarnya satu proses yang perlu diketengahkan ya kepada anak-anak muda. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ini merupakan satu kelebihan. Saya berbeza dengan saudara Julfitri kerana kita lihat ini merupakan satu cabaran yang besar kepada parti-parti yang menawan atau parti-parti yang mentadbir di negeri-negeri sedia ada. Misalnya di Pulau Pinang, DAP, ya, di Kelantan itu PAS. Kerana selepas PRU 15 sudah pasti ya jentera daripada pusat ni akan turun di setiap negeri ini dan akan beri cabaran yang besar kepada parti pemerintah di negeri tersebut. Jadi sebab itulah saya melihat bahawa dalam kita melaksanakan sistem pilihan raya ini, kita kena bersama-sama dengan semangat federalism. Ya, kita menjulang semangat federalism sebelum ni, tetapi kenapa dalam konteks ini kita menggunakan alasan-alasan tertentu ya untuk kita menepikan semangat federalism tersebut. Namun kita hanya ambil ya beberapa elemen sahaja untuk kita masukkan. Inilah sebenarnya semangat federalism, tetapi kita ketepikan beberapa perkara penting. Itu sebenarnya tidak boleh ya. Dan saya yakin sebenarnya kalau kita bersama dalam soal ini ya, kita melihat bahawa kepentingan rakyat lebih diutamakan. Itulah sebenarnya yang perlu ada pada setiap pemimpin ataupun ahli parlimen atau ADUN yang akan dipilih. Dan seterusnya menjelang PRU 15, saya cukup prihatin dengan dua perkara. Iaitu yang pertama, ahli-ahli politik yang pertama mestilah menerima teguran ataupun kritikan. Kalau terus bebal dengan kritikan, saya risau mereka tidak boleh pergi jauh. Yang kedua, kita akan lihat lebih ramai penganalisis politik jadi-jadian akan muncul selepas ini yang cuba untuk menganalisis politik negara. Jadi kita kena pastikan bahawa kedua-dua elemen ini perlu dibereskan terlebih dahulu, perlu dilupuskan terlebih dahulu dalam politik negara supaya kita dapat melahirkan satu politik yang matang di Malaysia. Baik, di penghujung ini soalan ini saya lontarkan kepada kedua-duanya menjelang pilihan raya umum ke-15. Antara fokus utama yang diinginkan adalah mewujudkan sebuah parti yang dominan untuk mentadbir negara. Melihat kepada landscape sedia ada, adakah kedua-duanya optimis nanti yang menang itu akan wujudnya sebuah kerajaan dominan? Bagi saya masih berbelah bagi. Cuma saya nak tekankan bahawa at the end bahawa parti-parti pemerintah khususnya harus memikirkan bahawa memilih tarikh yang paling sesuai untuk meraihkan demokrasi ini, beri ruang kepada rakyat untuk memilih secara senang hati dan terbuka. Dan masa yang sama juga bagi saya tidak berbeza sebenarnya dengan doktor tadi. Sebenarnya saya lupa nak bagi tahu yang konnya bahawa sudah tentu Perdana Menteri harus bersifat konsultatif walaupun dia ada kuasa mutlak untuk membubarkan DUN dengan menasihatkan di Perdana Agong, tapi sepatutnya apalah kiranya mendengar juga pandangan daripada ahli kabinet dan juga pandangan daripada negeri-negeri sebelum membuat keputusan. Baik, pandangan sikit daripada doktor tentang wujudnya optimis atau tidak wujud kerajaan dominan itu. Saya bukan bomoh politik untuk menentukan menjangka sesuatu keputusan dalam PRU 15 yang akan datang. Tetapi saya melihat bahawa politik negara ini politik persepsi. Kajian-kajian perlu dilakukan daripada sekarang hinggalah PRU 15 supaya kita dapat mencerap persepsi ini kerana dia boleh berubah pada bila-bila masa. Dan saya yakin sebenarnya kita boleh membentuk satu kerajaan yang dominan dengan syarat ya kita memastikan bahawa akta ataupun undang-undang yang sedia ada di negara kita ini dikuatkuasakan. Dan saya gembira dengan akta anti lompat parti, sekurang-kurangnya kita dapat mengurangkan ataupun melupuskan terus ya sikap-sikap hijrah yang menggunakan perkataan-perkataan hijrah ya berubah ataupun reform semata-mata untuk menghalalkan tindakan mereka, politik perut mereka. Okey, tetapi saya tak berpuas hati dengan jawapan ini kerana saya tetap mahu bertanya berkaitan tentang berdasar landscape sedia ada, adakah akan wujud parti yang dominan untuk menjadi kerajaan nanti? Ya, saya yakin kita boleh membentuk sebuah kerajaan yang memang dominan. akan buat masa ini teka-tekinya itu ada? Ada, kerana akta anti lompat parti itu dia hanya melihat kepada konteks individu yang nak berhijrah daripada satu parti ke parti politik yang lain. Tetapi bagaimana sebuah parti yang keluar daripada gabungan untuk membentuk satu gabungan yang lain itu perlu diambil kira dan dipertimbangkan. Jadi inilah sebenarnya satu dinamikan politik yang ada di negara kita, dan saya yakin kita menuju satu perubahan
dan kestabilan yang baru di Malaysia. Kerana gabungan itu juga akan bersoal kembali soal bertahankah mandat rakyat dalam PRU ke-15. Maka persoalan itu kita gantung kembali semula dalam perbincangan seterusnya. Terima kasih diucapkan kepada kedua-duanya, itu Dr. Muhammad Taufik Yaakob, Mahasiswa Politik daripada Universiti Malaya, dan juga saudara Jufitri Johar, Fellow Utama Institut Reformasi Politik dan juga Demokrasi. Baiklah saudara, perkara 119/1 Kelombaran Persekutuan menyatakan secara jelas bahawasanya tentang hak warga negara untuk mengundi, mensia-siakan atas hujah politik itu adalah sesuatu perkara yang perlu dilihat secara lebih mendalam. Kerana apa? Hujah politik itu kotor dan jijik ini hanyalah menggelapkan lagi masa hadapan. Dan dalam konteks yang sama itu juga, bagi rakyat keluar dan hadirlah ke hadapan, memilih pemimpin yang jelas matlamatnya, arif tindakannya dan juga bertindak dalam kata-katanya serta berkorban demi kemaslahatan daripada mendapatkan pembelaan sewajarnya. Dan kepada pemain politik pula, sudah anda ini menyediakan ruang untuk umat manusia sentiasa bertelagah kerana menghadirkan diri sebagai sebahagian daripada manusia yang entah-entah. Dan beringatlah bahawasanya kuasa dan juga jawatan yang hadir daripada amanah yang diberikan oleh orang kebanyakan itu adalah sesuatu perkara yang sangat-sangat penting. Dan menjelang pilihan raya umum yang akan datang, bunuhlah politik kotor dan menjijikkan. Sesungguhnya surah Al-Syura ayat ke-42 punya janji Tuhan yang memberikan pembalasan. Saya Dini Asyar Salim menurut tirai analisis minggu ini. Assalamualaikum dan selamat petang Malaysia.